Hai, Assalamualaikum. Sorry. Uh, Siapa-siapa yang family dia ada penyakit gout, kawan-kawan ke atau kenalan yang ada penyakit gout, tolong share live ni suruh tengok Doktor pakar kita akan cerita tentang apa ni? Tentang gout. Doktor pakar kita akan ceritakan pasal gout. Okey. Kita akan bincangkan pasal gout. Kalau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan boleh jawab Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Yati kasih. Assalam Dr. Azuddin. Waalaikumsalam, Yati Kasih Adinda. Apa khabar? Okay lah Umi, kita boleh start Okay, ni Dr. Pakar kita, Dr. Muhammad Azuddin akan bincangkan pasal gout, penyakit orang kaya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Azuddin bin Yusof. Hari ini saya akan menerangkan pasal penyakit gout lah. Okay, semua orang tahu apa itu penyakit gout. Jadi penyakit gout ni memang agak biasalah berlaku di kalangan rakyat Malaysia. Dan mengikut data-data yang ada sekarang, kebiasaannya penyakit ini berlaku pada orang lelaki. Okey. Contohnya seorang kawan saya tu ada penyakit gout lah. Sekarang tengah menerima rawatan dengan doktor pakar di hospital lah. Okey. Satu lagi etnik yang biasa mendapat gout sebenarnya adalah etnik Melayu. Diikuti dengan etnik India dan juga paling last sekali ialah Cina. Kenapa kenapa Melayu paling tinggi ada gout tu? Masih tidak diketahui kenapa puncanya, tapi salah satu daripada penyebab gout ni adalah genetik lah. Okey, jadi hari ini saya akan menerangkan pasal mekanisme gout ni, kenapa dia berlaku. Okey, kalau ikutkan, gout ni adalah di mana pengumpulan uric acid yang tinggi di dalam sendi. Kenapa uric acid sendi di dalam sendi tu? Okey, ada 3 mekanisme lah yang berlaku dekat sini. Okey, pertama kita lihat kepada dalam badan kita ni dan juga makanan kita ada beberapa bahan lah. Maksud saya disebutkan bahan tu ialah DNA ataupun satu bahan yang ada dalam daging kita. Okey, benda ni ia berlaku setiap hari. Jadi bila proses bila ada sel yang mati apa semua, sel kita akan mengeluarkan uric acid. Okey, uric acid ni bila semua orang akan menghasilkan uric acid, tapi ada setengah orang akan dapat gout. Kenapa? Pertamanya disebabkan oleh production of uric acid tu tinggi. Okey. Yang kedua, uric acid ni dikeluarkan daripada badan kita melalui air kencing lah. So, orang yang dapat penyakit gout ni juga dia tidak boleh mengeluarkan uric acid daripada air kencingnya lebih daripada biasa. Jadi paras uric acid dalam darah dia akan menjadi tinggi. Okey, mekanisme yang kedua ni adalah yang biasa berlaku pada orang yang ada gout. Okey. Yang ketiga ialah combination antara dua-dua itulah, iaitu pengeluaran uric acid yang tinggi dan juga tidak mampu untuk mengeluarkan uric acid daripada air kencing lah. Okey. Setakat ni ada soalan ke daripada penonton? Okey. Saya akan teruskanlah dengan apa tu penangan saya selanjutnya.
Okey. Terima kasih Dr. Muhammad Fahan Syarifuddin mengatakan saya smart. Okey. Dr. Fahan pun smart lah. Hari ni kerja ke? Okey. Terima kasih kepada Suana kerana sudi menonton live Gout live sesi bersama Dato' Pakar ni. Okey. Okey, sekarang saya akan menerangkan pasal bila uric acid tu tinggi di dalam darah kita, dia akan berkumpul di sendi. Okey, tengok daripada gambar ni, uric acid berkumpul di dalam sendi dan ia akan menyebabkan penghasilan kristal. Kristal ni macam okeylah, kalau kita besarkan kristal ni akan jadi macam batu lah. Okey. Kristal-kristal kecil ni dia akan berkumpul dalam sendi kita dan menyebabkan radang dan juga kesakitan yang amat sangat lah kepada pesakit gout. Okey. Jadi sebab itu biasa yang datang gout ni dia akan datang dalam keadaan sakit dan doktor pun akan bagilah ubatan sakit dekat pesakit gout ni. Okey. Tapi lama kelamaan bila gout ni berlaku tanpa dikawal, dia akan menyebabkan penghasilan kita panggil tophi. Tophi ni adalah benda yang bengkak-bengkak lah. Kalau biasa kita tengok dekat pesakit gout, okey, sendinya akan bengkak dan macam ni lah, macam saya tunjuk dalam gambar ni. Okey. Kadang-kadang benda ni sebenarnya dia tak sakit. Cuma nampak bengkak tu jadi dia punya tu tak cantik lah. Okey. Tophi ni biasa berlaku dekat kaki, iaitu dekat joint yang first tu, yang dekat dengan ibu jari. Okey. Tophi ni juga, bengkak ni berlaku dekat telinga dan juga tangan. Kalau kita tengok secara kadang-kadang kalau kita tengok dekat tophi ni, dekat bengkak-bengkak ni, kadang-kadang dia akan pecah dan menghasilkan satu macam lendir ke ataupun benda yang putih lah. Kita dia punya, dan bila dia pecah tu kadang-kadang dia boleh pesakit tu boleh mendapat jangkitan kuman di situ. Jadi benda lain pula berlaku. Jadi kalau dapat jangkitan kuman, doktor akan bagi antibiotik lah. Okey. Jadi macam mana kita nak merawat penyakit gout ni? Okey. Dan firstly, kenapa kita kata penyakit gout ni penyakit orang kaya? Sebenarnya term orang kaya tu dicipta oleh orang putih lah sebenarnya pada abad ke-17-18. Sebabnya orang kaya zaman-zaman dulu memang dia orang suka makan daging lah dan suka minum arak. Okey. Sebab dua-dua benda ni akan menyebabkan radang gout tu akan terjadi. Okey. So okey, setakat ni ada apa-apa soalan ke daripada penonton? Okey. Okey. Jika ada soalan boleh diajukan kepada ruangan di bawah lah. Okey. Jadi rawatan yang pertama, mesti kita akan menasihat kepada pesakit kita supaya okey. Ada soalan. Apa? Okey, rawatan saya akan menjawab soalan Dr. Imran berkenaan dengan ubat yang biasa kita bagi untuk penyakit gout lah lepas ini. Okey. Untuk pesakit gout, kita menyarankan pesakit kita ni untuk mengurangkan pengambilan makanan yang banyak purin. Purin ni banyak berada di dalam contohnya daging, kacang ataupun beberapa jenis sayuran lah, termasuk kangkung. Okey. Dan juga makanan laut. Okey, makanan laut yang dimasukkan tu contohnya udang, ketam dan juga soto. Okey. Jadi pesakit yang ada gout ni dia akan dapat kesakitan lah bila makan makanan-makanan tersebut. Okey, jadi kita menyarankan pesakit kita supaya jangan makan lah
makanan yang berpurin tinggi. Okey, antara lain yang makanan yang mengandungi purin yang tinggi termasuklah arak. Okey, saya ceritalah pasal arak ni, ada beberapa jenis arak juga. Arak yang paling banyak purin ialah bir. So kalau Mak Saleh ke apa ke ataupun orang yang suka mengambil alkohol, kita akan menyarankan dia orang untuk minum arak tu pun arak yang jenis lain lah selain daripada bir. Okey. Sayur, saya ingat ada beberapa jenis sayur iaitu kobis dan kangkung, dia banyak purin. So saya akan menyarankan juga pesakit saya supaya tidak mengambil sayur-sayuran ini. Okey. Lepas tu apa lagi makanan yang banyak purin? Okey, daging merah. Okey, kalau suka makan daging merah tu, kita akan menyarankan dia orang untuk makan daging yang putih lah, contohnya ayam. Okey. So, apa lagi nasihat yang kita boleh bagi dekat pesakit gout? Okey, kita menyarankan supaya pesakit-pesakit ini pesakit-pesakit gout meminum air sebanyak 2 liter sehari. Okey, air yang masukkan ni ialah air kosong lah, sebab untuk kajian, jika seseorang itu meminum 4 gelas sehari, 8 gelas sehari, dia akan mengurangkan kadar serangan gout itu sebanyak 48%. Okey. Dan kerana air kosong itu boleh mengurangkan paras uric acid di dalam darah kita lah. Ikan perkasam boleh makan tak? Okey. Ini soalan daripada Dr. Imran, nanti saja dia tanya. Rasa dia pun dia tahu dah. Okey, ikan perkasam ni kita pun tidak nasihatkan untuk makan lah. Sebab pun dia banyak purin. Sebarang jenis makanan laut kita boleh kata dia banyak kandungan purin lah. Dan purin ni akan masihkan uric acid dalam badan kita. Okay, harap saya menjawablah soalan Dr. Imran. Okey. Okey, apa lagi yang nasihat kita boleh bagi dekat pesakit gout? Okey. Kalau dia kena serangan gout, apa yang dia buat dekat rumah ialah dia boleh gunakan air batu. Tuam air batu tu dekat sendi yang sakit tu. Dan insya-Allah dia punya sakit dia kurang sikit. Okey. So kita pergi kepada ubat-ubatan. Ubat-ubatan apa yang kita boleh makan untuk penyakit gout? Okey. Okey, soalan ada Fakar Putra. Adakah budu boleh makan? So budu pun kita tidak nasihatkan untuk makan lah, sebab dia akan orang yang makan budu akan dapat serangan gout lah lepas tu. Okey, terima kasih soalan daripada Fakar Putra. Okey, jadi ubat apa yang kita boleh guna waktu untuk rawatan gout? Okay. Bila ada gout dan ada serangan lebih daripada 2 kali setahun, kita akan tengoklah bila dia kena serangan waktu kena serangan gout tu, ada 3 jenis ubat yang kita boleh bagi. Pertama, ubat tu nama dia colchicine lah. Colchicine ni untuk merawat gout. Yang kedua ialah ubat tahan sakit daripada kelas NSAID. Okey, yang ketiga kita boleh tambahkan steroid low dose lah. Low dose steroid. Okey, tapi tidak boleh diambil dalam jangka masa yang lama lah. Okey. Lepas itu bila dah pesakit kita dah okey dengan serangan goutnya, kita akan menambahkan satu jenis ubat kita panggil uric lowering drug atau ULT. ULT ni ada banyak jenis lah. Yang biasa doktor bagi pertama ialah allopurinol. Yang kedua probenecid. Dan yang paling mahal kita boleh bagi ialah febuxostate. Okey, saya suka febuxostate sebab ubat ini dia kurang alergik berbanding dengan allopurinol lah. Allopurinol kalau setiap bulan dia boleh, pesakit boleh dapat alergik yang teruk. Kita panggil Steven Johnson syndrome. Okey. Soalan daripada Nurul Aida Afika. Untuk gout, ada ke sayur yang tidak boleh dimakan? Okey, adalah macam saya beritahu tadi, kangkung dan kobis lah yang saya ingat. Ada lagi beberapa sayur tapi saya ingat tu kangkung dan kobis lah. Sebab makan kobis ni mesti kena sangat gout. Okey. Okey, untuk
untuk ubat-ubatan penyakit gout, yang saya sebut tadi yang paling saya suka ialah Fibrozostate lah. Cuma sebab dia kurang alergik berbanding dengan allopurinol. Okey. Tapi masalahnya Fibrozostate ni mahal dan kos rawatan dia mencecah. Kalau low dose Fibrozostate tu 180 lah untuk 1 bulan. Kalau kita bagi full dose Fibrozostate, harga ni dah 360 sebulan kos rawatannya. Okey, selepas tu bila kita start dengan ubat-ubat ni, kita kena bagi long term ubat juga, Colchicine 3 hingga 6 bulan. Dan ubat tu hendaklah diberi secara berterusan lah. So kesan sampingan Colchicine yang biasa kita dapat ialah cirit bilik. Alergik pun adalah kadang-kalanya. Okey, Fibrozostate ni dia ada risiko juga untuk diambil, terutama kepada orang yang ada sakit jantung. Jadi orang yang ada sakit jantung, kita showkan doktor akan kalau boleh tak bagilah Fibrozostate. Okey. Jadi apa lagi rawatan? Okey. Setakat itu sajalah yang biasa kita bagi untuk rawatan gout. Okey, contoh alergik jika makan allopurinol. Ini soalan daripada Encik Fakar Putra. Okey. Contoh alergik yang kita boleh dapat ialah contohnya ruam-ruam di kulit, ataupun yang paling teruk ialah kita panggil Stevens-Johnson syndrome. Kulitnya akan mengelupas dan juga dia akan dapat radang lah dekat mata, dekat mulut. Jadi benda ni adalah kecemasan, emergency, dan pesakit yang ada alergik kepada allopurinol ni hendaklah dimasukkan ke dalam hospital dengan kadar yang segera. Dia akan menerima rawatan lah. Okey, selepas tu kita akan bagilah allopurinol lepas tu. Okey, kalau ada alergik yang version yang main-main sikit untuk allopurinol ni, kita akan buat satu prosedur dipanggil allopurinol desensitization test. Iaitu kita akan bagi low dose allopurinol sampailah badan dia boleh terima allopurinol tu dan akan mengurangi, dan kita akan tengoklah proses alergi tu adakah teruk atau tidak. Okey, harap saya menjawablah soalan Encik Fakar Putra. Okey. Jadi bila kita start pesakit kita dengan urate lowering therapy atau ULT, kita akan memantaulah paras uric acid di dalam badan manusia. Di dalam badan pesakit kita. Okey. So ada soalan yang biasa kita dapatlah. Adakah uric acid yang tinggi di dalam badan itu boleh kita kata orang itu ada gout? Okey, soalannya tidak. So tidak semestinya orang yang uric acid tinggi dalam badan manusia dalam dia tu boleh kita kata dia ada gout. Jadi kita tak start lah ubat ULT tu atau urate lowering therapy. Okey, soalan lagi ke? Okey. Kalau ada soalan sila type lah di bahagian bawah tu. Nanti saya akan jawab lah. Okey. Jadi memantau pesakit yang ada gout ni dengan mengambil paras uric acid di dalam badannya, kita akan repeat dalam 2 hingga 3 bulan lah setiap kali kita adjust dosnya. Okey, target kalau boleh kita nak bawah 360 lah untuk uric acid. Kalau orang tu ada top 5 macam gambar yang saya tunjuk tadi, yang ada bengkak-bengkak tu, target kita kurang daripada 300. Okey. Jadi bila ada gout ni, adakah kita kena makan ubat tu selama-lamanya? Okey, mengikut panduan American College of Rheumatology 2020, kalau kita start ubat gout tu kepada pesakit kita, memang pesakit kena makan lah sampai bila-bila. Sebab bila kita stop ubat tu, goutnya akan menyerang kembali. Tapi kita boleh mengurangkan dos urate lowering therapy itulah ULT. Okey. Jadi apa lagi kesan sampingan gout yang kita boleh dapat selain daripada sakit-sakit sendi? Okey, ada satu lagi ialah pengumpulan kristal di dalam buah pinggang kita. Okey. Jadi bila pengumpulan kristal ni berlaku, dia akan menyebabkan batu karang terbentuk di dalam buah pinggang pesakit kita. Jadi
orang tu akan dapat batu karang lah. So rawatan dia sama juga, kita akan bagi ubat gout. Tapi pada masa yang sama kita akan bagi ubat untuk menghancurkan batu yang ada di dalam buah pinggang pesakit. Jika batu itu besar, kita kena buat operation lah. Dan ramai pesakit gout ni, dia dapat penyakit buah pinggang juga sebab dia makan ubat tahan sakit secara berterusan. Sebab memang kita sedia maklum, memakan ubat tahan sakit yang berterusan boleh merosakkan buah pinggang kita. Jadi saya menganjurkan orang yang ada gout ni hendaklah follow up dengan doktor lah, dan kalau boleh jangan beli ubat dekat farmasi sahaja. Okey. Ada lagi ke soalan? Okey. So jika ada soalan boleh ajukan kepada bahagian komen, nanti saya akan jawab lah. Okey, jadi apa lagi masalah gout yang kita boleh dapat? Okey. Kalau gout tu, tofai tu berlaku dekat cuping telinga apa, jadi nampak tak cantik lah. Jadi secara cosmetically tak cantik lah kalau kita tak kawal kita punya gout. Okey. Soalan ada Umi Masyarah. Macam mana kita nak tahu yang kita terkena gout? Okey. Biasanya untuk diagnose gout ni ada kriteria dia lah. Yang biasa kita guna ialah uric acid yang tinggi dalam badan kita, nombor 1, dan nombor 2, dia terkena serangan gout tu lebih 2 kali setahun. So ada kalanya doktor tak pasti adakah ini penyakit gout atau penyakit benda lain. Yang kita takut ialah dapat jangkita kuman dalam sendi lah. So biasanya doktor akan ambil sampel daripada sendi tu. Okey, ambil sampel dan dia akan doktor akan tengoklah di bawah mikroskop. So bila tengok bawah mikroskop, kita akan nampak kristal yang tipikal untuk gout. So macam itulah, macam mana kita nak tahu yang kita terkena gout. Satu lagi, gout ni ia biasa berlaku dekat ibu jari kaki kita. Jadi kalau sakit dekat bahagian ibu jari tu, yang sendi yang ibu jari yang kat kaki, biasanya kita boleh kata itu gout lah. Okey. Saya harap saya menjawablah soalan Cik Umi Masyarah. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Jadi sebenarnya adakah soalan yang biasa saya dapat, adakah gout ni berbahaya kepada kesihatan kita? Okey, saya pernah melihat seorang pesakit gout yang tidak dikawal, dia punya goutnya menyebabkan beliau lumpuh dan terpaksa menggunakan kursi roda untuk bergerak. Dan selepas itu dia keadaannya makin teruk dan menyebabkan beliau terlantarlah sakit. Tidak boleh bergerak langsung di atas katil. Jadi indirectly penyakit gout ni tidak akan membunuh pesakit kita lah. Cuma kalau dia dah dapat, dia tak nak bergerak, dia duduk atas katil je, jadi macam-macam penyakit boleh dapat. Contohnya jangkita kuman paru-paru dan juga kudis di bahagian belakang lah yang boleh menyebabkan jangkita kuman, dan kuman boleh masuklah ikut luka daripada kudis kat belakang dia tu. Okey. Jadi ada soalan lagi. Jika doktor bagi ubat dan kita rasa macam tak nak makan ubat tu, apa yang doktor boleh buat? Okey. Biasanya doktor akan menukarlah kepada ubat yang lain. Sebab kita ada banyak jenis ubat. Kalau tak boleh ubat ni, kita akan tukar kepada ubat lain. Okey, ada certain ubat dia tak bagus untuk buah pinggang. So doktor akan buat scan buah pinggang dululah untuk pesakit tu. Kalau ada batu, kita tak boleh gunalah ubat, contohnya probenecid. So kalau pesakit tak boleh makan allopurinol dan probenecid tak boleh makan, kita bagi fibrozastate. Okey. Ada soalan lain lagi? Okey. Jika tak ada soalan, saya akan akhirilah sesi live saya pada tengah hari ini. Saya serahkan kembali kepada Cik Umi Masyarah. Okey. Apa? Closing sesi. Okeylah, itu saja. Okeylah, itu saja penerangan daripada doktor pakar kita. Macam mana terang dok
penjelasan dia. Terang je Kang. So, saya akhiri dengan Assalamualaikum. Next time kita buat lagi live Okay, bye. Assalamualaikum. In live.